Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi bertemu lagi kita hari ini dalam PDPR matematik kita sebelum kita bercuti 1 minggu untuk sambutan Hari Raya Aidil Adha ataupun Hari Raya Korban iaitu dijangkakan kita akan berhari raya pada hari apa? Siapa tahu? Tak tahu? Ya, hari Selasa Okey, jadi hari Selasa. Jadi kita masih lagi dalam dalam PKP dalam proses pemulihan. Jadi bila dalam proses pemilihan ni kena jaga kita punya pergerakan. Jadi pastikan awak jaga pergerakan awak. Yang mana kita nampak pada hari semalam kita punya negara telah mencatatkan lebih daripada 10,000. Lebih daripada angka 10,000 sehari. Jadi kita kena jaga kita lah. Okey, jadi hari ini kita akan belajar peratusan objek. Kita akan gunakan buku teks. Buku teks muka surat 96. Dan latihan yang hari ini saya rasa tak banyak. Cuma 5 soalan saja. Jadi 5 soalan ni nanti awak masukkan dalam dalam apa? Dalam awak punya nama pada channel Telegram. Masukkan pada channel Telegram. Okey. Kita pergi kepada soalan yang pertama. Okey, jadi pakai buku mat 3 mat panjang. Okey, tuliskan ni. Peratusan objek. Kemudian buatkan macam apa ni? Kotak untuk dialog. Dia ada kotak untuk dialog ni, dia ada macam tajam dekat orang ni. Orang ni awak lukis simple-simple je. Tak payah nak Nanti kalau nak cantik-cantik, nanti lepas daripada kita punya PDPR ni, awak boleh lukis dengan lebih baik lagi. Mana tahu ada di kalangan awak yang mempunyai kemahiran melukis yang tinggi. Jadi boleh gunakan kemahiran tu untuk lukis gambar orang ni. Yang belakang ni tak payah. Jadi dialog, orang, dan yang penting ini, rak ni. Kasut tak payah. Yang penting topi. Topi ni dilukiskan semua sekali mengikut bilangan. Ikut turutan dia. Kalau yang atas ada 3, yang bawah dia ada 3, yang ni ada 3, yang ni ada 1, ikut turutan dia. Kemudian gunakan pensel warna, warnakan dengan warna merah. Ada 3 yang berwarna merah. Diikuti dengan warna biru ke warna purple ni. Saya tak pasti ni. Tapi seakan-akan nampak seperti warna biru. Okey, jadi biru ada 2. Kemudian diikuti dengan kelabu yang selebihnya. Jadi ada peranan. Warna ni pun ada peranan juga dalam soalan. Okey. Okey, bagi yang baru masuk macam Aidil, macam Aidil, kita baru nak menyelesaikan soalan nombor 1, muka surat 96 menggunakan buku teks. Okey. Jadi saya nak tengok siapa yang ada ni. Andy ada, Imran, Aidi Rizwan, Nusharhak, Syahira Alia. Betul ni Syahira Alia? Ada ke Syahira? Siapa? Damia. Okey, Damia. Syahira. Damia. Okey, jadi Aidil boleh gunakan buku tulis mat 3 panjang. Aidil. Bagus Aidil. Buka kamera. Yang lain mana? Bukalah kamera. Cikgu nak tengok. Jadi nampak awak tengah belajar dengan saya. Jangan tutup kamera. Biar buka kamera. Sepanjang kita belajar, buka kamera. Okey, jadi Syahirah ni Damia. Lepas tu Damia dah ada, Syamilah dah ada, Zaiful ni saya dah kenal lah.
si Ehwan. Okey. Dah lukiskan ringkas-ringkas macam ni. Dah Okey, sekarang soalan ini dia nak alamak, bila awak dah buka mikrofon awak tutup balik dia masuk balik ke cikgu punya speaker. Okey. Kita nak selesaikan soalan nombor 1. Okey, mari kita selesaikan bersama-sama. Okey. Cikgu, tak lukis gambar pun tak apa ke? Lukis gambar, awak lukis orang bulat macam ni. Lepas tu tangan, lepas tu badan, lepas tu kaki. Pun boleh juga. Orang. Okey, lepas tu ni tangan. Ni tangan dia ada satu ke atas. Lepas tu badan. Lepas tu kaki. Boleh juga. Simple je. Okey. Siapa yang ada kemahiran yang tinggi, dia boleh lukis macam ni. Siapa yang ada printer kat rumah, boleh tampal dekat dekat buku tulis. Jadi dia lebih kemas. Terpulanglah pada masing-masing. Kalau dekat rumah ada printer, boleh pakai printer. Kalau tak ada printer, Cikgu. Ya. Saya lukis dah. Dah lukis. Okey, tak apa. Tapi saya ada printer dalam rumah, tapi saya tak nak guna printer. Okey, tak apa. Sebab saya Tengah guna. printer. Ya. Tak apa. Jadi lukis je. Jadi kalau misalnya kata kita tak ada kemampuan untuk memprint ataupun mencetak, jadi kita boleh lukis simple je. Tapi kalau nak lebih cantik, dia memang kena tampal lah kan, daripada cetakan yang awak buat. Tapi tak payah. Okey, jadi awak dah tuliskan dia punya, dah lukiskan dia punya situasi. Ini situasi. Jadi dalam situasi ni dia kata berapakah peratusan topi merah? Okey, dia cakap peratusan. Okey, bermakna jawapan awak mesti nanti ada nombor. Nombor tu mesti ada simbol peratus. Simbol peratus macam tu. Dia ada nombor. Kita tak tahu nombor berapa. Dia mesti ada nombor dan peratus jawapan dia. Okey, jadi untuk menjawab soalan ini, sebelum kita menukarkan kepada peratus, kita kena tahu pecahan. Kena tahu pecahan. Okey, dia kata topi yang berwarna merah. Tengok ada berapa topi merah dekat gambar kita ni? Ada 3. Okey, jadi 3 per. Okey. 3 per awak kirakan, yang per ni kita kirakan semua sekali termasuk yang warna merah. Apa yang ada di situ kita kira. Ada berapa? Ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Semua sekali kita kira. Jadi ada 10. Yang bawah ni kita kirakan semua sekali. Okey, dah sudah? Okey. Kita ada 2 cara. Ini awak tulis sebelah bawah lah. Kalau misalnya kata sambung ke bawah. Saya tak ada ruang dekat bawah ni. Tapi awak ada ruang dekat bawah lukisan ni, dialog ni, situasi ni. Jadi awak boleh tulis dekat bawah. Okey, kita akan ada buat 2 cara. Okey, cara yang pertama, 3 per 10 ni. Okey. Kita jadikan dia per ni jadi 100. Jadi kita kena darab 10. Tuliskan sini darab 10, sini darab 10. Okey, dah. Dah. Cikgu, yang itu yang conteng Tak dengar? Yang contoh tu ialah conteng macam tu tak payah buat Yang mana? Yang ni? Yang contoh satu. Kena. Yang ni kena buat. Ni cara satu. Bukan contoh satu. Cara satu. Okey, kita ada 2 cara kita nak selesaikan. Jadi kita gunakan cara yang pertama dulu. Cara yang pertama, kita samakan bawah tu dengan nilai 100. Jadi 10 nak jadikan 100, kita kena darabkan dengan 10. Jadi bila bawah darab dengan 10, atas pun kena darab dengan 10. Maka apabila kita darabkan, dia akan menjadi berapa? 3 darab 10 berapa? 30.
Ya. Perkan dengan 10 darab 10 berapa? 100. Ya, 100. Di sinilah barulah kita boleh menukar. Okey, kita tulis sama dengan lagi sebelah dia. Apabila pecahan per 100, kita boleh tukarkan 30 ni kepada nombor peratus. Maka jadilah 30%. Boleh faham? Kacang sahaja. Boleh. Okey, kita pergi kepada cara yang kedua. Okey. Cara yang kedua, kita ambil juga pecahan dia. Jadi bila kita nak selesaikan peratus, kita mesti ada pecahan. Okey, jadi kita ambil 3/10. Untuk cara yang kedua ini, okey, dia tak sama macam cara yang pertama. Cara yang pertama kita jadikan bawah dia 100. Tetapi bagi cara yang kedua, kita tuliskan darab di sini dan di tengah-tengah ni kita tuliskan 100%. Dah. Okay, boleh ikut? Imran, tutup mikrofon. Okey, jadi cara yang kedua ni ialah kita tuliskan darab dengan 100%. Okey, macam mana kita nak menyelesaikannya untuk mendapat jawapan? Kita akan, yang ini kita anggap dia sebelah atas sebaris dengan 3. 100% ni sebaris dengan 3. Jadi dia kita sebut sebagai atas. 10 ni bawah. Jadi kita tengok yang atas ni belakang dia ada sifar, ada sifar, ada 2 sifar. Yang bawah ni ada 1 sifar. Jadi kita gunakan kaedah mansuh. Apa nama kaedah dia? Kaedah mansuh. Okey, jadi kaedah mansuh ni, bila kita potong sifar dekat bawah, 1 ni, yang dekat atas ni pun kita potong 1. Okey, boleh? Ikut turutan dia. Cikgu potong bawah dulu kan? Okey, jadi potong bawah, lepas tu potong atas. Lepas tu barulah kita boleh tuliskan. Okey, apa nombor yang kita nampak di sini? 3 darab 10%. 3 darab 10%. Perkan dengan, okey, dia perkan, ni dah ada nombor 1 kan? Perkan dengan 1. Okey. Jadi kita nampak kat sini 3 darab 10% sama dengan 3 darab 10 berapa? 30. Jadi 30 per 30% per 1. Jadi per 1 ni kita tak payah tulis lagi dah. Terus kita tulis 30%. Tu cara dia. Boleh nampak? Boleh? Okay, kalau dah siap bagi tahu Dah siap. Dah siap. Okay, very good. Sekarang kita pergi kepada soalan yang kedua. Okay, soalan yang kedua. Okay, tuliskan soalan ini. Nombor 2, dia kata bilangan buku yang dibaca dalam sebulan. Ya. Satu jawapan Mana ni? Surat. Satu soalan, satu muka surat. Betul, Andy? Okay. Seperti biasa. Sebab mudah nanti kalau misalnya kata ada pembetulan, kita nak betulkan. Selain daripada cikgu boleh menanda dengan mudah. Baik, kita pergi kepada soalan yang kedua. Bilangan buku yang dibaca dalam sebulan. Oh, 1 bulan. Jadi bila ada soalan ni, yang jenis macam kena membaca ni, jadi kita kena baca semua sekali ayat. Bilangan buku yang dibaca dalam sebulan, okey. Ini bawah ni kita panggil dia sebagai apa? Jadual. Jadual. Di mana jadual apa? Jadual nama dan bilangan buku.
Apa dia Imran? Nama dan bilangan buku. Okey, jadi kita kena pandai baca jadual. Kita kena pandai baca jadual ini. Jadual ini apa yang kita boleh sebutkan ialah Vignesh buku yang dibaca sebanyak 14. Darren membaca sebanyak 11 buku. Aimi membaca sebanyak 12 buku. Manakala Sharon membaca sebanyak 13 buku. Jadi di bawah ni ada tulis jumlah. Pun kita boleh sebutkan juga. Jumlah yang dibaca oleh semua murid adalah sebanyak 50 buku. Tu nampak. Panjang tak saya sebut. Berapa ayat tu? Ni 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, 4 ayat, 5 ayat. 5 ayat saya sebut. Tapi dia permudahkan dengan menggunakan jadual. Sebab tu kita kena pandai membaca jadual. Sebagaimana yang kita baca tadi. Jadi kalau misal kata lepas ni cikgu suruh awak bacakan jadual ni. Jadi macam mana awak nak baca? Macam yang Cikgu Azmi ajar sebelum ni, iaitu sebut nama, sebut bilangan buku. Vignesh baca 14 buku. Darren baca 11 buku. Aimi baca 12 buku. Sharon baca 13 buku. Dan jumlah yang dibaca oleh mereka ialah 50 buku ataupun 50 buah buku. Okey, itu yang kita baca jadual. Okey, jadi sambil-sambil awak salin tu sambil-sambil dengan penerangan saya. Okey, jadi untuk soalan ini dia kata nyatakan peratusan. Soalan ini dia nak jawapan yang ada bentuk peratus, yang ada simbol peratus. Jadi jawapan akhirnya nanti saya tulis kat sini, saya conteng. Okey, ada nombor dan juga ada peratus. Jadi nanti bila awak jawab, kalau misal kata jawapan akhirnya seperti bentuk yang kita tuliskan ini, maknanya kita telah menjawab kehendak soalan. Okey, nyatakan peratusan buku yang dibaca oleh siapa? Nampak? Kata oleh Aimi. Okey, sekarang kita tengok Aimi lah. Jadi Aimi baca berapa? 12. Tu dia. Okey. Jadi kita nak menyelesaikan soalan ini. Baik, kita gunakan kedua-dua cara. Kita gunakan cara yang pertama, iaitu cara yang pertama. Okey. Sebelum kita nak mendapatkan peratus, kita mesti ada apa? Ada nombor pecahan. Apakah pecahan bagi buku yang dibaca oleh Aimi? Kita tengok Aimi di sini 12. Jadi tuliskan di sini 12. Kita nak jadikan dia pecahan, dia mesti per. 12 per berapa? Yang bawah ni tadi soalan yang pertama, cikgu kata jumlah semua sekali. Jadi jumlah semua sekali ni dia dah tuliskan di sini jumlahnya berapa? Iaitu 50 jumlah semua sekali. Jadi kita perkan dengan jumlah semua sekali iaitu 50. Jadi 12 per 50 ini adalah pecahan. Jadi barulah kita boleh jadikan dia peratus. Baik. Selepas daripada kita dapat pecahan ini, apa yang perlu kita buat? Cara yang pertama, kita samakan yang bawah ini dengan 100. Jadi nak jadikan 50 ni kepada 100, kita nak buat apa? Jadi 50 ni kita kena darabkan dengan berapa jadi 100? Darab 5. Darab 5. Salah.
1 kali 5, 5. 2 kali 5, 10. Sifar 5. Kalau 1 kali 5, 5. 2 kali 5, 10. Kalau 5 tu cikgu jadikan 50. 1 kali 50, 50. 2 kali 50, berapa? 100. 100. Jadi di sini bermakna 50 kali 2 dapat nilainya 100. Yang bawah ni yang pentingnya kita mesti dapatkan per 100. Jadi bila bawah darab 2, atas pun mesti darab 2. Tuliskan macam tu. Ataupun saya pakai warna pen lain lah supaya awak nampak dia punya langkah dia. Okey, saya gunakan warna biru, iaitu sini darabkan dengan 2 untuk menjadi 100. Bila bawah darab 2, atas pun kena darab dengan 2. Dia kena sama. Jadi kita tulis yang bawah dulu, bukan tulis yang atas dulu. Nampak? Sebab tu bagus awak masuk Google Meet. Kalau awak tengok nota lengkap je, awak tak tahu yang mana tulis dulu. Okey. Jadi di sini tuliskan sama dengan. Okey, darabkan. 12 darab 2. 12 darab 2 berapa? 24. Ya, 24. Jadi 24. Okey, yang ni seterusnya ialah per. Okey, diikuti dengan 50 darab 2 yang kita tahu tadi ialah 100. Maka pecahan yang kita dapat ialah 24 per 100. Okey, pecahan ini sudah per 100. Jadi dengan mudahnya kita dapat menukarkan kepada bentuk peratus. Iaitu apanya? 24%. Ya, betul. 24%. Okey, boleh tolong sebutkan 24%. 24%. Ingat per 100 dengan peratus adalah berbeza. Okay. Kalau 24 per 100 itu adalah pecahan. Tetapi kalau 24 peratus itu adalah nombor peratus. Jadi ini nombor pecahan, ini nombor peratus. Jadi awak telah sebutkan dengan betul tadi. 24%. Okey, itu cara yang pertama. Kita pergi kepada cara yang kedua. Okey, cara yang kedua kita akan menggunakan kaedah pecahan ni. Okey, kita tulis pecahan ni 12 per 50. Kita kena darabkan dengan 100%. Kita darabkan dengan 100%. Okey, jadi beza antara cara satu dengan cara dua. Cara satu ni kita jadikan bawah 100. Jadi yang ini kita kena darabkan dengan 2. Jadi cara yang kedua kita kena darabkan dengan 100%. Tu beza cara pertama dengan cara yang kedua. Sebab ada anak murid saya yang suka cara yang pertama. Dia nak jadikan pecahan tu kepada 100, barulah dia jadikan kepada bentuk peratus, nombor peratus. Ada juga anak murid saya yang berminat untuk tukar pecahan ni kepada peratus dengan cara darab 100%. Jadi terpulang pada awak nanti bila cikgu bagi latihan, nak buat cara yang pertama ke ataupun cara yang kedua. Okey? Mana yang lebih mudah bagi awak, awak boleh pilih. Tidak ada masalah. Okey, kita teruskan dengan menjawab cara yang kedua. Okey, cara yang kedua ini kita kena guna kaedah apa tadi? Kaedah mansuh, iaitu kaedah mansuh. Okey, mansuh atas dengan bawah. Okey, jadi kita tengok. Okey, yang ni bawah, yang ni atas. Okey, yang bawah ni ada sifar, yang atas ada 2 sifar. Betul tak? Jadi mula-mula kita mansuhkan sifar yang bawah 1, sifar yang atas 1. Nampak? Okey, jadi sifar dengan sifar ni kita boleh mansuhkan. Tak payah pakai sifar apa-apa, kita mansuhkan.
Nombor apa yang kita nampak di sini ialah nombor 5. Yang ini nombor 10. Okey, jadi gunakan sifir 5. 1 kali 5, 5. 2 kali 5, 10. Betul? Okey, jadi 5 ni kita bahagikan dengan 5. Okey, kita conteng di sini. Di bawah sini. Mana nak conteng Okey, conteng atas sinilah. 5 bahagi 5 sama dengan 1. 10 bahagikan dengan 5 sama dengan 2. Conteng situ. Okey, jadi 5 bahagi 5 ni, okey, nampak dia bahagi dengan 5. Bahagi dengan nombor yang sama. Jadi sini potong jadi berapa tu? Jadi 1. 5 ni jadi 1. 10 ni potong sebab dia dah bagi dengan 5 jadi berapa tu? 2. Okay, jadi di sini kita dah nampak per 1. Jadi apa yang perlu kita tulis ialah 12 darabkan dengan 2%. 2% perkan dengan 1 tengah-tengah. Ni per 1. Okay, per 1. Okay. Lepas tu kita tulis sebelah kanan sini, maka kita darabkanlah 12 darab 2 yang tadi kita dah tahu iaitu 24. Sama jawapan dia. 24%. Jadi kalau awak buat cara yang pertama ataupun cara yang kedua, awak tetap mendapat jawapan yang sama iaitu 24%. Jawapan yang sama. Tetapi menggunakan cara yang berbeza. Okey, sekali lagi saya tegaskan. Cara yang pertama ialah kita jadikan bawah ni 100. Cara yang kedua, kita darabkan dengan 100%. Jadi awak boleh pilih cara yang pertama ke ataupun cara yang kedua ke yang senang bagi awak. Kedua-duanya memberi jawapan yang sama. Baik. Macam mana? Okey, boleh setakat ni? Boleh? Okey, kalau boleh, Aidil dah siap belum Aidil? Okey. Tunggu sekejap Aidil tengah salin Dah siap dah Aidil? Dah? Okey. Sekejap Aidil. Okey. Kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya ialah kita tuliskan soalan ni. Soalan nombor 3. Berapakah peratusan 8 buah van daripada 40 buah kenderaan? Berapakah peratusan 8 buah van daripada 40 buah kenderaan? Okey, tuliskan soalan tu. Kita akan selesaikan selepas ini. Kalau kita tengok tadi, awak boleh tengok dalam buku teks. Awak ada buku teks tak depan awak? Ada kan? Okey. Dia sama je dengan soalan nombor 3 tu. Awak salin daripada situ sebab ada sedikit penerangan yang saya nak bagi tahu. Okey, kalau awak perasan, soalan nombor 1 yang kita buat tadi, dia dalam bentuk gambar ataupun dalam bentuk cerita, situasi, di sebuah kedai pakaian, kedai topi, kedai kasut. Yang pertama ni, soalan peratus tu dia tunjukkan tentang situasi. Kemudian kita pergi kepada yang kedua, dia memberi soalan dalam bentuk jadual. Yang ketiga, dia memberi soalan gambar tak ada. Okey, lepas tu jadual pun tidak ada, tetapi dia memberi soalan dalam bentuk bahasa. Kena baca. Kan? Bahasa Melayu kena baca kan? Jadi dia dalam bentuk bahasa. Tak ada gambar, tak ada jadual, tapi ada soalan sahaja.
Jadi di situlah perbezaan soalan-soalan yang ada dalam matematik. Tak semestinya dalam matematik ni dalam bentuk ayat matematik. Contoh 2, ni contoh tak perlu tulis 2 darab 4 sama dengan 8. Ni bentuk ayat matematik. Kalau jenis 15 darab 6, ini dalam bentuk lazim. Jadi tak semestinya dua bentuk soalan ini sahaja dalam matematik. Dia ada soalan yang berbentuk gambar, situasi, dia ada bentuk jadual dan dia ada bentuk bahasa. Ni bahasa Melayu. Yang ini matematik. Jadi sebenarnya matematik dia meliputi macam-macam bentuk soalan. Kali ini yang ketiga dalam bentuk bahasa. Jadi kita kena baca. Baik, dah salin Mari kita selesaikan sama-sama. Kita baca dulu. Berapakah peratusan? Bermakna soalan ini dia nak sama juga dalam bentuk nombor peratus. Dia kata 8 buah van. Daripada 40 buah kenderaan. Jadi di sini pecahannya bagi van ialah 8. 8 per 40. 8 per 40. Dah? Dah. Dah. Jadi 8 per 40. Jadi di sini kita nak guna cara pertama ke guna cara kedua? Saya akan tunjukkan kedua-dua cara. Yang ni saya kebawahkan sikit supaya saya nak tulis cara satu. Cara satu. Cara satu tu kita samakan dia punya bawah. Kalau kita nak samakan cara bawah, kita kena jadikan 40 ini kepada 100. Jadi kita kena cari 40 darab berapa 100. Jadi kat sini 40 darab 1 40. 40 darab 2 80. 40 darab 3 dah 120. Kalau kita tengok sifir 4, 1 kali 4 4, 2 kali 4 8, 3 kali 4 12. Tapi kalau sifir 40, 1 kali 40, 40, 2 kali 40, 80, 3 kali 40 ialah 120. Jadi dah lebih dah. Tak ada pun nilai 100. Jadi kita tidak menggunakan cara yang pertama. Kita menggunakan cara yang kedua. Iaitu cara yang kedua kita darabkan dengan 100%. Jadi kita pilih cara mana yang lebih sesuai. Jadi terus darabkan dengan 100%. Baik, untuk cara yang kedua ni seperti yang kita dah belajar tadi, iaitu kita kena mansuh bawah satu atas satu. Bawah satu atas satu. Okey. Lepas tu kita nampak bawah 4 atas 10. Betul tak? Bawah 4 atas 10. Jadi kita akan menggunakan sifir apa? Kita conteng di sini. 4 nak bahagi berapa? 10 nak bahagi berapa? 4 nak bahagi berapa? Apa nombor yang boleh dibagikan dengan 4, yang boleh dibagikan dengan 10? Iaitu bahagikan dengan 2. Jadi yang 10 ni pun kita bahagikan dengan 2. Jadi 4 bahagi 2 ni pun boleh conteng supaya panduan untuk awak menjawab soalan ini. Jadi penting jalan kerja ini. Kalau misalnya kata matematik kertas 2, yang ini jangan dipadam. Jadi 4 bahagi 2 sama dengan 2. 4 bagi 2 sama dengan 2. 10 bagi 2 sama dengan 5. Jadi apa yang perlu awak buat dengan 4? 4 kita potong jadi 2. 4 potong jadi 2. 10 kita potong jadi berapa ni? 10 kita potong jadi 5.
Kita tuliskan sini 5. Okey, boleh faham? Boleh. Boleh. Okey. Jadi seterusnya. Wah, bawah ni dia belum per 1 tau. Kita mesti jadikan bawah ni sampai per 1. Okey, jadi apa yang kita tengok di sini ialah 2 dengan 8. Okey, kita cari yang seterusnya iaitu kita tuliskan nombor 2. 2, okey ni kita garis lah. Yang atas tu kita tak pakai. 2 dengan 8. 2 bahagi berapa? 8 bahagi berapa yang boleh? Untuk 2 dengan 8. Jadi 2 bagikan dengan 2. 8 bagikan dengan 2. Okey, jadi ni sama dengan, ni sama dengan. 2 bahagi 2 sama dengan berapa? 1. 8 bahagi 2 sama dengan 4. Okey, jadi kita potongkan 2 dengan 8 ni. 2 potong jadi berapa situ? Nampak? Jadi 1. 8 potong jadi berapa tu? Jadi 4. Okey. Jadi yang tadi kita mansuhkan daripada bawah ke atas kanan. Yang kedua ni, yang warna merah ni kita mansuhkan daripada bawah dengan atas. Jadi dia boleh bawah dengan atas dengan bawah dengan kanan. Tu kena ingat, kita boleh mansuh cara macam tu. Okey. Okey, jadi kita dah nampak per 1. Okey, dah senang. Kita tuliskan apa nombor yang kita nampak di sini? 4. Diikuti dengan darab. Diikuti dengan 5%. Diikuti dengan 5%. Diikuti dengan per panjang. 1. Bawah ni 1. Itu yang kita dapat. Dan kita akan darabkan. 4 darab 5 sama dengan 20. Jadi peratus. Per 1 dah tak payah tulis, saya cakap. Kalau dah per 1 tak payah tulis per 1 ni lagi dah. Jadi terus kita dapat jawapan. Berapa jawapannya? 20%. Boleh faham? Okey. Bagi yang dah faham, terus kepada soalan uji diri. Okey, salin soalan uji diri. Okey. Ada dalam buku teks soalan uji diri. Adil dah sudah, Adil? Okey. Jadi pergi kepada soalan uji diri. Tu soalan dia. Nyatakan peratusan objek yang berikut. Okey, kita tengok soalan ini. Wah, nampaknya soalan ini tidak ada gambar situasi. Situasi tak ada. Kemudian jadual pun tak ada. Tetapi dia ada bahasa. Bahasa Melayu. Jadi kita kena baca. Okey. Jadi soalan ini, okey, dah siap salin soalan tinggal lagi 2 soalan. Ini soalan yang kedua terakhir. Okey. Mari kita selesaikan sama-sama soalan ini. Okay. Kita baca dulu. Nyatakan peratusan. Okey, seperti yang saya nyatakan tadi, apabila dia kata peratusan, jawapan akhir kita mestilah dalam bentuk nombor peratus. Okey. Okey, jadi jawapan mesti dalam bentuk peratus. Okey, jadi 8 kubus merah daripada 20 buah kubus. Jadi yang kat sini dia nak kubus merah. Jadi kita tuliskan kubus merah ada berapa? Ada 8. Okey. Lepas tu berapa semua sekali kubus? Dia kata ada 20. Jadi macam mana kita nak menukarkan pecahan ini kepada peratus? Jadi kita darabkan dengan 100%. Ataupun awak nak gunakan cara yang pertama ke cara kedua? Terpulang pada awak. Awak pilihlah sendiri. Tak payah tulis cara 1 ataupun cara 2. Yang tadi cuma latihan. Sebab tu saya tunjukkan dua-dua cara. Yang ini awak cuba menjawab. Okey, jadi awak nak gunakan cara apa?
Awak nak guna cara 1 ke nak guna cara 2? Kita tengok. 20 ni Cara satu. cara 1 kan. Pasal apa 20 ni lebih Satu. senang kan. 20 nak kalikan berapa jadi 100? Senang kan? 20 Kali 5. kali 5. Jadi kita gunakan cara yang pertama iaitu jadikan bawah 100. Jadi sini pun kali 5. Maka awak dapatlah jawapannya 8 kali 5 berapa? 8 kali 5. 40. Okay, jadi 40 perkan dengan berapa? 100. Ya, perkan dengan 100. Okey, jadi bolehkah 40 per 100 ini kita tukarkan kepada peratus? Boleh sebab dia dah per 100. Jadi apa jawapannya? Apa jawapannya? Boleh? 40 per 100. Dah boleh jadi peratus belum? Dah boleh. Ya, dapat berapa? 4. 40%. Ya, 40 peratus. Boleh faham? Boleh. Tenang saja. Okey, dah siap? Dah. Dah selesai dah. Dah. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Yang B. Yang B ni yang atas ni dah tak payah buat dah. Ni terus je buat ni. Okey. Salin dulu Yang terakhir. Ya, soalan yang terakhir pada hari ini. Okey, jadi yang ini kita tengok sama macam tadi. Soalan ni tak ada gambar, tak ada jadual, tapi dia ada bahasa Melayu. Jadi bahasa Melayu. 40 sen daripada 25 keping. 25 keping duit siling. Ya, 25 keping duit siling. Okey, dah sudah? dah. Okey, tak apa. Yang belum siap sambil-sambil awak dengar kita punya perbincangan. Okey, jadi di sini dia kata 17 keping duit shilling 50 sen daripada 25 keping. Nampak? Dia punya belakang dia sama. 17 keping, 25 keping. Jadi yang sama itulah disuruh cari berapa peratus bagi 17 per 25. Baik, soalan saya. Awak nak pakai cara yang pertama ke ataupun cara yang kedua? Dua-dua tak ada masalah. Okey. Kali ni saya tak kisah. Saya bagi peluang dulu pada awak 2 minit. Okey. Awak nak gunakan cara pertama, okey, cuba awak selesaikan dan tolong beritahu saya berapakah jawapannya. Okey, ni macam kuis ringkas lah. Dah ready belum? Okey, sedia. Mula. Okey, berapa peratus jawapan dia? Belum lagi. Ya. Ni kali 4. Lepas tu Okey. Saya tengah tunggu siapa nak sebut jawapan dia. Imran, cepat Imran. Wan tengah nak cari jawapan tu. Aduh. Dapat Imran? Yang Aidil sekejap lagi saya tunjuk Dil. Jangan bimbang Dil.
Nusarhak saya tak nampak ni dengan Amirul. Dengan Damia muka tak nampak. Jadi saya tak boleh komen apa-apa. Mungkin awak dengar saja dekat hujung talian. Okey. Jadi, okey. Okey, 30 saat lagi. Cikgu saya tak tahu lah. Imran dapat tak jawapan? Imran macam dah dapat je, relax je tu. Apa Imran jawapan dia? Minta kalau mesti kata ada ibu bapa, tengokkan je dulu sebab kita nak menilai dia punya tak pengesuhan. Apa? Saya tak dapat lah. Tak dengar Imran berapa? 68%. Okey, Imran kata 68%. Okey, ni Imran kata. Siap juga. Andy berapa Andy? 68%. 68%. Okey, ada lagi jawapan yang lain? Ewan, tak nak cuba? Tak dapat lagi Okey, baiklah. Okey. 68% lah. Berapa? 68%. Okey. Ewan pun sama juga 68%. Okay, ada jawapan lain? Aidil nak cuba? Tak ada. Okey. Jadi awak tengok Okey, kalau sekiranya awak menyelesaikan dengan cara yang pertama, okey saya tunjukkan. Saya tulis ke bawah. Ni awak boleh salin pun tak apa. Okey, cara yang pertama kita gunakan ready. Cara yang pertama kita gunakan yang bawah ni, kita darabkan supaya jadi 100. 25 darab berapa 100? 25 darab 4. Okey, yang ini pun darab 4. Okey, sekarang kita nak darabkan dengan 4 jadi kita tak boleh kita conteng sebelah kanan, yang ini jangan dipadam tau. 17 darab 4 ni jangan dipadam. 7 darab 4 28. Okey, 4 6. Okey, jadi ini kita dapat 68 per yang 25 ni dapat 100. Jadi 68 daperkan dengan 100, sangat mudah untuk kita tukarkan kepada peratus, iaitu 68%. Okey, kita pergi kepada cara yang kedua. Okey, cara yang kedua sebab kita belajar dua cara hari ini. Jadi cara yang kedua, 17 per 25 darabkan dengan 100%. Okey, di mana kalau siapa pakai cara yang kedua, 25 ni bahagi dengan 25. Okey, tengok 25 bahagi dengan 25 sama dengan 1. Yang 100 ni kita boleh bagikan dengan 25. Okey, ini saya gariskan untuk nampak siapa buat cara satu, buat cara yang ke atas, siapa buat cara yang kedua, buat cara yang ke bawah. Okey, jadi 100 bagi 25 sama dengan 4. Okey, jadi sini kita potong jadi 4. 25 kita potong jadi 1. Okey, bila dah per 1 dah senang dah. Okey, jadi kita nampak apa nombor yang di atas? 17 diikuti dengan darab, diikuti dengan 4% dan perkan dengan 1. Jadi untuk contengan cara kerja yang kedua, di sini kita sama juga 17 darab 4, iaitu kita kira macam ke atas tu dapat 68 juga kan. Okey, jadi 68%. Jadi jawapan akhirnya tetap sama, iaitu 68%. Soalan saya, adakah ketiga-tiga kawan awak ini menjawab jawapan yang betul? Betul lah. Betul, Tania. Okey, jadi sebelum kita nak akhiri PDP kita pada hari ini, siapa buat cara satu? Siapa buat cara satu? Ewan buat cara satu. Imran pun buat cara satu. Andy buat? Sekejap. Andy buat cara yang mana? Cara satu ke? Cara satu. Yang Damia buat cara satu ke dua? Cara satu juga. Jadi Nusarhak guna cara satu ke cara dua? Ya, tak payah. Pilih. Yang mana cara yang awak senang. Sebab tu Tania bagi awak semua
dapat PDPR bersama dengan cikgu. Jadi awak dapat buat pilihan cara mana yang sesuai awak nak menjawab soalan. Okey. Itu saja PDPR kita pada hari ini. Okey, ada apa-apa soalan? Nusyarhat di tengah salin tak apa Nusyarhat, boleh teruskan. Oh, dah habis dah. Dah habis. Okey, jadi yang mana dah siap ni nanti jangan lupa hantarkan awak punya latihan dekat dalam dalam Telegram Okey, Nusyarhat salin yang mana Nusyarhat? Pelapin. Yang atas ke yang bawah? Nusyarhat atas. Atas ke bawah? Yang atas. Okey, salin yang atas saja Nusyar. Yang ni tak payah salin. Ni saya cuma yang ini saja. Yang ini saya padam. Jadi jangan awak keliru nanti. Okey. Tak apa walaupun hari ni awak cuma salin ikut langkah-langkah cikgu tak apa. Awak biasakan dengan langkah-langkah pengiraan ni supaya nanti awak kita pernah cuba selesaikan soalan ini. Jadi pendedahan tu penting. Jadi tahniah awak boleh bersama-sama dengan kita punya Google Meet. Walaupun awak salin saja tak ada masalah. Salin ikut sebagaimana yang cikgu tunjukkan. Salin tadi pun kalau awak perasan yang darab dengan 4 ni saya tulis atas dulu ke bawah dulu? Saya tulis bawah dulu kan? Tapi kalau misalnya kata dalam nota lengkap dia tak akan nampak saya tulis bawah dulu ke atas dulu. Jadi awak telah hadir Google Meet, bagus. Jadi awak nampak di mana langkah-langkah dia. Kita buat bawah dulu, kemudian atas. Lepas tu langkah seterusnya kita pergi sebelah. Dan langkah seterusnya kita pergi sebelah. Itu yang penting. Sebab tu saya sangat berterima kasih pada awak dapat bersama-sama dengan kita untuk ber-Google Meet. Tak apalah, cubalah saya mungkin. Sebab kita tak tahu lagi kita punya PKP ni sampai bila. Jangka-jangkanya dia akan melarat pada tempoh yang panjang. Jadi andai katalah misal kata tahun ni sampai hujung tahun, macam mana kalau misal kata awak tidak ada usaha ke arah tu kan? Jadi tahniah, teruskan. Cakap terima kasih pada ibu awak kerana membantu awak untuk belajar bersama-sama. Okey, ada soalan apa-apa sebelum kita habis? Dah siap salin dah? Nusyar? Dah? Okey, jadi dah siap. Jadi 5 soalan ini termasuk Aidil. 5 soalan ini masukkan dalam kita punya channel Telegram Snap cantik-cantik. Okey, minta bantuan ibu apa. Lepas tu saya akan tanda nanti. Okey, jadi itu saja PDPR kita pada hari ini. Nak ambil gambar ke tidak? Tanya nak. Okey. Cepat. Kejap ambil gambar. Lama siapa dah keluar tu? Andy, muka mana? Kejap jangan gerak tau. Jangan gerak. Jangan gerak. Okey, Andy tak nampak Okey. Jangan gerak Okey. Statik je gitu. Ataupun tunjuk best ke? Nak tunjuk gini ke? Nak gini ke? Okey, suka hati awak Okey. Kita akan berjumpa lagi selepas Raya Haji nanti minggu depan. Okey, ready? Jangan gerak. Tengok kamera. Damia, nak ambil gambar tak? Cepat, jangan ambil gambar ni. Okey. Oh, kejap. Kejap. Damia nak masuk tu. Tunggu Damia sekejap. Lepas tu, sementara tunggu Damia ni. Lepas tu, kalau misalnya kata awak jumpa kawan-kawan awak ataupun awak mesej kawan-kawan awak, ajak diorang Google Meet. Ajak diorang Google Meet. Tak susah pun. Apa Andy? Kenapa ada sikap orang tu sini? Kenapa apa? Kenapa ada sikap orang tu sini? Itulah tak apa. Kawan awak yang lain tu diorang mungkin agaknya ada urusan. Dia tak dapat bersama-sama pada hari ni. Okey. Okey. Dah? Okey, jangan gerak Okey, ready? 1, 2, jangan tutup muka Imran. Jangan tutup muka. Okey. 1, 2, mula. Okey. Sekejap saya nak tengok keluar ke tidak dekat paparan cikgu. Sekejap Kalau takut tak keluar. Ya. Saya bersama ambil gambar. Okey, dah ada pada paparan cikgu. Okey. Jadi nanti cikgu akan masukkan dalam Telegram awak boleh tengok kat sana. Video yang ini pun cikgu akan masukkan dalam
Telegram juga Okey, jadi berjumpa lagi. Selamat Hari Raya. Maaf Zahir batin. Raya. Okey. Okey, salam dengan ibu bapa Okey. Everybody. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.